jari tengah. Jadi makna kata aku diutuskan dengan kiamat tu jarak dia hanya antara dua jari ini saja. Nak abang kata begitu dekatnya. Mana kata tu zaman Nabi diutuskan. Sudah dekat dah, sudah dikira sebagai akhir zaman. Maka sahabat-sahabat sekalian, Imam At-Tabari dia kata tanda kiamat yang pertama ialah pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Nabi Muhammad SAW itu diutus jadi Nabi, itulah tanda kiamat yang pertama. Ataupun dekatnya kiamat yang pertama. Tanda dekatnya kiamat yang pertama itulah diutus atau ditabalkan Nabi kita sebagai Rasul pada kala umurnya 40 tahun. Kemudian timbul persoalan. Kata dekat ni dah 1400 tahun tak kiamat-kiamat lagi. Hijrah kita tahun 1442. Nah, 42 ke 43? 1442 Hijrah. Maknanya 1400 tahun. 442 ke 41 tu. Maknanya lama dah. Tak kiamat-kiamat lagi. Jadi timbul persoalan macam mana kata dekat tapi dia punya masa begitu panjang, 1500-1400 tahun. 1400 tahun lebih. Tak kiamat lagi. Di sinilah ulama-ulama tafsir hadis dan ulama-ulama hadis mensyarahkan hadis ni. Clear tak soal? Okey tak? Mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawasanya jangan kira ikut pandangan kita, ikut mata kita, ikut waktu kita. Miqyas kita. Laisa bimiqyas. Bukan yang miqyas kita, miqyas manusia ni. Tapi kena dengan mi'yar atau miqyas daripada Allah Ta'ala. Dari segi dalam surah apa disebutkan bahawasanya kita ni manusia mungkin melihat kiamat itu jauh. Sedangkan di sisi Allah ianya dekat. Innahu yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Barangkali dia kata di situ Allah Ta'ala kata manusia kamu semua melihatnya mungkin jauh, tapi kami kata Allah melihatnya dekat. Begitu juga tambah kita yang sudah berada pada 1442 Hijrah ini, tambahlah kita yang duduk di zaman ini, lagi-lagilah dekat. Kalau tu zaman Nabi SAW pun dah dikira dekat sangat dah. Tambahlah kita yang berada di kurun yang berapa ni tuan-tuan ni, abad yang keberapa kita berada ni. Yang ni lagilah kita dekat dan hampir dengan kiamat. Jadi itu satu. Maknanya hadis menghuraikan perkara itu. Tentang dekatnya kiamat, dari sukatan kita mungkin nampak ianya jauh, tapi insya-Allah ianya dekat dalam Quran. Begitu juga Nabi SAW, bila dikatakan, Imam At-Tabari juga menyatakan bahawa kenapa dikatakan jarak jari Nabi antara dua itu, dua telunjuk dengan jari wusta, jari tengah tu. Sebabnya tidak ada pengutusan Nabi dah, melainkan kiamat. Nabi Muhammad, lepas pada Nabi tak ada apa dah, tak ada Nabi dah, tak ada Rasul dah. Terus dia pergi sampai ke kiamat. Maknanya lepas pada aku ni, lepas aku diutuskan ni, tak ada Nabi dah, kiamat. Kalau ada yang kata Nabi Isa turun tu, yang tu bukan Nabi yang baru diutuskan dengan dengan syariat baru, dengan kitab baru. Nabi Isa turun dengan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu tak ada lagi dah. Mengapa dikatakan Nabi dengan kiamat itu diangkat dua jari itu? Sebagian ulama katakan tidak ada dah selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi-nabi yang lain diutuskan.
Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maknanya Nabi itu penutup sekalian Nabi-Nabi. Jadi di situlah maknanya dekatnya kiamat itu, walaupun 1400 tahun tak kiamat lagi, 1500 tahun tak kiamat lagi, tapi ianya berada dalam akhir zaman dah kita ni. Sebab kerana kita sudah begitu hampir dan jauh meninggalkan zaman Nabi diutuskan cukup jauh, dan kita berada di hujung umat Nabi yang di penghujungnya. Tambahlah nak masuk 1500 tahun, nak masuk 1400 tahun. Ada riwayat kata bahawasanya setiap 500 tahun dihantar Nabi baru, 500 tahun dihantar Nabi baru. Jarak antara Nabi kita dengan Nabi Isa pun, Nabi Isa tu kira Nabi last lah sebelum Nabi Muhammad, 520 Masihi, 570 Masihi, begitulah. Maknanya 500 tahun lebih sikit hantar Nabi. Dan Nabi kita Muhammad dihantar secara keseluruhan kepada umat keseluruhan. Dia tidak limit kepada teritori tertentu, kawasan tertentu ataupun masa tertentu. Kalau Nabi-Nabi lain dia ada kawasan-kawasannya dengan syariat yang mungkin berbeza. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim satu zaman, tempat berbeza. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Sebab tu Nabi Ibrahim diziarahi oleh malaikat. 2 orang malaikat nak beritahu dia dapat anak. Dapat anak dengan bini tua dia Sarah tu. Kemudian Nabi malaikat kata, kami nak pergi musnahkan kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim berasa bimbang lah, takut Nabi Lut kenal sama. Dia kata, tak, Nabi Lut tak kenal lah. Kaum dia lah yang akan ditimpa azab. Jadi bermaknanya Nabi kita Muhammad tu diutuskan menunjukkan tanda akhir zaman. Dan ditambah pula dengan hadis-hadis Nabi SAW yang kita boleh tengok dalam kitab yang ditulis oleh Abuya kita, Ustaz Fahmi Zamzam, Al-Banjari, Al-Maki, Al-Maliki. Dia Al-Maliki, dia tak ada Maki. Al-Maliki, Abu Palema, Abu Ali Al-Banjari Al-Maliki. Dia tulis banyak kitab juga dalam kitab-kitab nipis kecil, iaitu kitab 40 hadis akhir zaman dan juga dekatnya kiamat. Itu semua boleh kita tengok. Di antara hadis-hadisnya yang dekat ialah yang kita nak tahu kita ni semakin dekat dengan kiamat ataupun kita ni berada di akhir zaman. Jawapannya ya lah. Antaranya hadis-hadis yang menceritakan tanda-tanda kiamat. Dia ada asyrat sa'ah yang saghir dan juga yang kabir. Alamat-alamat tanda-tanda kiamat yang kecil, tanda-tanda kiamat yang besar. Dan kita lihat pada zaman kita ini, tanda-tanda kiamat yang kecil-kecil itu pun dah banyak sangat dah berlaku dan zahir dalam masyarakat kita, dalam negeri kita, dalam negara kita. Dan di seluruh dunia telah dizahirkan tanda-tanda kiamat. Masuklah kita hari ini duk berkuliah ataupun berusrah secara maya ni pun tanda-tanda kiamat juga. Maka tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka yang boleh kita ambil untuk kita sebagai slot kita pada malam ini ialah satu hadis tentang riwayat Abu Daud yang boleh kita jadikan sebagai hujah kepada kenyataan kita bahawa kita sedang berada di dalam akhir zaman. Antaranya ialah hadis yang dibawa dalam kitab kita ni, iaitu hadis yang ketiga. Hadis daripada Sauban, sahabat Nabi SAW, Sauban. Qala Rasulullah SAW, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tatada'a al-akilatu ila qas'atiha. Nabi kata, aku bimbang kamu nanti akan dikerumuni oleh musuh-musuh seluruh dunia, mengerumuni kamu bagaikan orang yang lapar mengerumuni satu hidangan makanan.
Faqala qailun, seorang sahabat Nabi tanya, awamin qillatin nahnu yawma izin ya Rasulullah? Adakah kami pada ketika itu sikit? Yang maknanya kita ni pada waktu itu umat Islam ni sikit. Umat Islam tak ramai kuantitinya, bilangannya. Nabi SAW jawab, qala bal antum kasir walakin ghusa ka ghusa isail. Bahkan kamu pada waktu itu ramai, tapi ramai macam buih di air bah, buih di atas air laut, macam buih, Nabi kata. Maka Nabi sambung dengan sabdanya, wala yanzi'anna Allah fi qulubi wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah Ta'ala mencabut rasa takut dalam hati, dalam dada musuh-musuh kamu. Artinya, para sahabat sekalian, dia maknanya musuh dulu takut kepada kita umat Islam ni. Sebab umat Islam ni, Ustaz Fadil Nur dulu ceramah kata, dia kata sebab kita berani mati. Dan kitab dia pun kalau kita baca Aqidah dan Perjuangan, satu kitab yang dia ambil daripada ceramah-ceramah Ustaz Fadil kot, dia sebut, dia kata orang Islam masuk perang zaman dulu macam dia cintakan kepada kematian, macam cintakan kepada kehidupan. Khalid Al-Walid ditanya pasal apa kamu selalu perang menang orang Islam. Khalid jawab, kata kerana kami masuk medan perang cinta kepada mati macam kamu cinta kepada hidup. Bayang tengoklah jawab kepada tentera Parsi. Parsi Iran pada waktu dipanggil Parsi. Maka tuan-tuan, ini yang dikatakan sebagai rasa gerun tu dalam hati musuh. Dalam hadis Nabi sebut kita dibantu dalam satu daripada khususiat umat Muhammad, dan disebutkan ataupun dikatakan khususiat khusus umat Muhammad. Okey. Dia kata apa ni, unlimited minute, tak kira minit dah. Baik. Artinya nusirtu birra'bi masirata syahr. Kita ni dulu ni Allah Ta'ala bantu, Nabi kata dibantu dengan rasa gerun sebulan perjalanan. Artinya tentera Islam nak sampai ke medan perang tu sebulan nak sampai, daripada kecut perut dah. Musuh-musuh ni takut. Allah Ta'ala bagi rasa gerun dalam hati musuh. Lah ni musuh tidak ada rasa gerun dengan orang Islam. Pasal apa? Ni Nabi nak bagi tahu pasal apa? Wala yakhzifanna Allah fi qulubikum al-wahna. Lalu Allah Ta'ala menanamkan di dalam hati-hati kamu al-wahna, wahan, penyakit wahan, ditanamkan virus wahan. Lalu para sahabat tak tahu apa dia al-wahnu ni, al-wahan ni apa dia. Lalu para sahabat tanya, faqala qailun, bertanyalah seorang sahabat, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi SAW jawab bila ditanya oleh sahabat apa dia itu maksud wahan, Nabi jawab, penyakit itu ialah cintakan dunia, benci kepada kematian. Baik. Maka tuan-tuan, beberapa yang kita boleh ambil istifadah lah, ma yustafadu minal hadis ataupun ma yurshidu hadzal hadis, yang boleh kita ambil petunjuk dan juga faedah daripada hadis ini, manfaat daripada hadis ini. Yang pertamanya ialah umat Islam ramai dari segi kuantiti, tetapi tidak ada pendirian, tidak ada pegangan, tidak ada kekuatan. Umat Islam lah ni ada 1.8 bilion ramai. Lepas tu ada yang buruh di Facebook kata
tanpa Twitter, tanpa Instagram, tanpa FB. Nabi Muhammad follower dia ada 1.8 bilion. Nah, kita IG ke apa ke, Twitter ke, tak ada siapa nak follow kita sampai 1.8 bilion. No? Maka tu nak abang kata Nabi kita Muhammad itu dia ada umat yang banyak, yang ramai. Tapi Nabi kata ramai yang tidak berfungsi, ramai yang tidak membina kekuatan. Dia pecah-pecahkan kekuatan kita dengan bermacam-macam fahaman, dengan macam-macam mazhab, dengan bermacam-macam fanatik. Fanatik-fanatik ni kebodohan semua ni. Cerita-cerita fanatik, cerita-cerita ta'assub yang menyebabkan berpecah belah, hancur. Sebab itulah Arab yang ramai pun pecah belah. Mempunyai bukan saja kekuatan dari segi kuantiti, dari segi kekuatan manusia, dari segi manpower ni, dari kekuatan barang mentah diberikan Allah Ta'ala kepada negeri-negeri Arab, negara-negara Islam dengan emas hitamnya, yakni petroleum, minyak dan sebagainya. Nah, begitu banyak. Dia kata tak dengar suara pula dah ni. Dengar nak. Habis kita suara nak parau dah. Dia kata tak dengar suara pula. Kuat. Dengar tak? Baik. Jadi bermakna kata dengar. Sebabnya kita mempunyai berbagai kekuatan Allah bagi. Segi barang mentahnya, dari segi dipanggil sebagai sumber-sumber ekonomi kekuatan, tetapi tidak digembleng dan digunakan dengan sebaiknya untuk menekan musuh-musuh. Bahkan di kalangan umat Islam menjadi proksi kepada orang kafir, menyebabkan orang kafir mengambil, menyedut segala hasil mahsul dalam negara umat Islam, dieksploitasikan untuk kegunaan mereka. Mereka yang jadi kaya, padahal mereka tidak ada hasil mahsul. Negara-negara umat Islam dibiarkan hidup dalam keadaan seronok, tinggalkan Islam sikit demi sikit, akhirnya hilanglah kekuatan, hilanglah gerun di hati musuh. Baik. Itu bermakna kita di situlah. Bermakna kalau kita tengok dengan dunia nyata, realiti hari ini pun memang betul ya. Saudi berapa ribu tong sehari minyak. Tapi dia gunakan untuk apa? Begitu juga dengan negara-negara Qatar, UAE. Begitu hebat dalam pengeluaran mereka, minyak mereka. Yang mana digunakan oleh seluruh dunia. Maka itu dari segi kekuatan benda, barang, material yang Allah bagi. Kekuatan dari sudut kuantiti, kekuatan dari sudut kita punya barang-barang yang Allah bagi, yang kata barang-barang mentah yang hebat-hebat yang boleh diproses menjadi macam-macam teknologi. Maka itu pun tidak dijadikan sumber kekuatan oleh umat untuk satu membina kekuatan. Akibat daripada mana? Farriq tasud, iaitu yang dipanggil pecah perintah yang dibuat oleh musuh-musuh. Tu. Maknanya nak balik semula tu tak tahulah lah ni, pakai kita duk ingat pakai tunggu Imam Mahdi mai lah kot yang dapat menyatukan umat Islam kembali kepada satu panji, satu kekuatan. Boleh membina ketumbukan kekuatan yang dapat kembalikan kita sebagai memerintah, bukan diperintah. Tak payah duduk bawah PBB, WHO, vaksin apa semua ni, semua dipakat duk bahas, duk takut. Pasal apa? Kerana terikat dengan sistem-sistem yang mana kita, tuan-tuan, dulu kitab-kitab Arab, kitab-kitab kita ditulis tu, Imam Syafi'i tulis kitab tu dia di zaman kita memerintah. Kitab fiqh Syafi'i dia boleh apply semua lah. Masa tu Islam duduk di atas, bukan duduk di bawah. Sebab tu bila kita nak bincang masalah kafir zimmi, kafir muahad, kafir apa lagi, kafir musta'man, kafir
harbi. Ni semua ni ada dalam kitab fiqh, tapi ketika itu dia tulis kitab itu tanpa rasa takut dan tanpa ada perlu kepada takut sebab kita berada di memegang dunia khalifah. Marilah ni nak tulis kitab itu di punya di zaman kita sudah diperintah ini. Jadi begitu orang kata apa, nak mengamalkannya, nak buatnya, nak sebut pun kadang-kadang tak boleh dah. Kenapa? Kerana kita sudah berada di bawah, bukan di atas. Dan juga nak kata dekat juga boleh dirujuk juga dalam ayat-ayat Quran. Antaranya ialah surah apa? Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Surah Qamar tu. Dan juga ayat tentang iqtarabatin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Surah Al-Anbiya ayat 1. Pun menyebutkan dekat. Hisab pun dekat. Bukan kata kiamat, hisab pun Allah kata dekat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Setelah hampir hisab mereka. Maknanya manusia ni, hisab-hisab kita semua ni dah begitu hampir dah. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tetapi mereka dalam keadaan yang lalai dan leka. Kemudian iqtarabatis sa'ah, dekatnya kiamat. Dekatnya berlakunya kiamat itu, wan syaqqal qamar, bulan telah terbelah. Terbelah 2 bulan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kemudian disebut dalam hadis, cinta dunia, takut kepada mati, kembang siam dipanggil. Penyakit yang kembang siam lah. Bila ada satu, dia ada satu yang lain lah. Bila ada cinta dunia, dia ada benci mati lah. Bila dua tu dia main, satu dia tak main. Orang kata 2 serangkai lah. Kalau penyakit 3 serangkai, ni 2 serangkai. Virus ini. Bila dia main cinta dunia, maka bencilah kepada mati. Jadi siapa cinta mati, hidup dunia. Tapi bila takut mati, dunia apa tak hidup. Yang kita tengok umat Islam dulu, dia cinta kepada mati, cinta kepada akhirat, maju, hebat, jadi kuasa dunia. Jadi kuasa besar dunia, merintah 3 suku dunia. Zaman Sayyidina Umar pun dah hampir 3 suku dunia lah. Pemerintahan dia begitu luas. Pembukaan demi wilayah di bawah Islam. Tapi apabila mai penyakit ni, diambil balik wilayah demi wilayah. Hatta Palestin yang dibebaskan pun dirampas balik oleh Yahudi, oleh Israel. Maka tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi tak ada cara lain dah, bermakna kita ni cukuplah kot dengan orang kata apa, sedikit daripada pembentangan yang tak seberapa ini. Mudah-mudahan boleh ditambah lagi lah oleh para sahabat-sahabat kita yang nak tambah. Semua boleh tambah, tak ada masalah. Tambah-tambah yang ada ilmu lagi, boleh tambah semua yang nak ditambah-tambah. Ini sila. PE tu tak Ustaz Dia keluar pula dah. Tak, line dia tak apa nak elok. Okey. Pergi serah ke Ustaz Masri. Okey, sila. Ustaz Masri. Alhamdulillah. Ustaz Hadi. Ya. Apa ni, Ana nak tanya berkenaan dengan maksud Al-Masih. Kalau dalam surah Al-Imran Allah Ta'ala sebut yang mana idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimat min husnul masih surah mencangkut min usmul masih Isa bin Maryam dan ila akhir ayat. Tapi dalam satu doa kita baca juga wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Kalau kenapa diletakkan Masihud Dajjal? Kalau kita faham terjemah Al-Masih tu, kalau dalam ayat tu penyelamat.
Ya, ya. Kalau maksud Al-Masih. Cuba Ustaz Hadi jelaskan. Tu dia. Al-Masih. Takat tu yang ada kod yang lain Al-Masih Isa bin Maryam kan? atau perkataan Al-Masih tu ya. Sebab Dajjal pun guna Al-Masih Ya, juga. ya. Penyelamat. Ya, betul. Penyelamat. Jadi maknanya ada yang kata Al-Masih tu sebab tidak berbapa. Ada yang kata gelaran. Oh. Ada satu kata dia tidak berbapa. Maknanya Nabi Isa tak bapa. Dia pun kata Dajjal pun jenis tak bapa juga. Kan dia duduk ada Nabi jumpa dengan Tamim Ad-Dari, dia duduk di satu pulau tu. Diikat sampai binatang yang dia jumpa tu. Bawa dia pergi jumpa ke Dajjal tu. Barangkali yang tu Al-Masih. Kalau yang kata pahaman yang kita duk tahu dekat sikit-sikit untuk mengaji Ustaz Fahmi abang dulu ni, dia kata Masih ni yang mudahnya lah gelaran kepada mereka yang tak berbapa. Sebab kita dalam doa kita disebut dalam doa sebelum bagi salam tu dia ada sebut Masih Dajjal. Menggunakan nama Al-Masih juga. Jadi yang tu lah yang sikit yang tahu sikit. Yang lain tu ada kod kawan-kawan kita yang lain boleh tambah Hisham ke apa ke. Ustaz Redha ke. Kod mereka baca banyak. Ustaz Afnan tak ada. Kod yang boleh tambah lagi, perdalamkan lagi Masih tu. Kalau takat Atla ni makna dia tak berbapa tu. Pasal yang Isa tu tak ada bapa, digelar dengan Al-Masih. Dajjal pun dikatakan tak berbapa juga. Tak tahu dia keturunan siapa. Bapa mana. Ustaz Hafiz Al-Hafiz kita ada ni. Tanya. Tambahlah kalau ada apa-apa maklumat yang kita boleh share. Nak tengok. Ada. Nak tengok Ustaz ada Hafiz. berapa. Ramai kat ni. Ada berapa? 20 orang. 21 orang, 21. 21 orang. Tu Ustaz Hafiz dah buka mic tu. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana video mana buka? Tu ni. Dia tengok baru dia tengok. Tutup mic pula. Dah di Madinah tu. Oi, duduk Madinah tu. Dia lah. Gambar. Saya nak tengok Ustaz. Dengar tak awal tadi? Cari video dia tamat nak tu. Buka video. Kan bagi dating boy. Tekan Kan tu. bagi dating boy tu ada. Lama tak guna ni, lupa habis dah. Hafiz Aziz. Cerah berwarna sebab Datuk bos lagu Datuk. Datuk tu studio elok tu. Pos lagu. Datuk kena sponsor lagu lah ni. Selingan. Ustaz Hafiz buka mic tu boleh tu. Keluar dah. Itu dia. Tu. Mana keluar dah. Tu keluar dah. Itu dia. Okey clear. Clear. Boleh nampak ke? Nampak. Janggut pun nampak. Baju hijau elok ah. Duduk buta. Baik. Alhamdulillah. Duduk kalut dengan anak saat ni, nak tengok apa nama moderator lah apa dah. Malam-malam. Jadi boleh ke anda cakap ni? Sila. Baik, anda bila Ustaz Masri tadi tanya pasal Masih tu, jadi depan ni ada beberapa kitab. Anda selesa buka Ibnu Asir pasal cerita ayat tadi lah. Ayat 45. Ismuhu Al-Masihu Isa bin Maryam. Anda baca terus lah. Ya. Seterusnya malaikat
menyatakan kepada Maryam bahawa Tuhan akan mengurniakan kepadanya seorang anak lelaki yang bernama Al-Masih Isa ibnu Maryam. Gelarannya Al-Masih, namanya Isa dan dipanggil anak Maryam. Adapun Al-Masih itu telah diarabkan, maknanya dia asalnya bahasa Hebron, bahasa Yahudi ya. Kemudian diarabkan dari bahasa Ibrani yang asalnya Masih, artinya orang yang berkat, gelaran kepada orang yang berpangkat. Satu. Kemudian kata Ibnu Abbas, dikatakan Isa itu Al-Masih kerana siapa sahaja orang yang sakit disapu dengan tangannya maka sembuhlah ia. Masih itu mashu maksudnya sapu. Jadi cerita dia kalau zaman Nabi Isa, pasal apa mukjizat Nabi Isa ni dia lebih kepada untuk perubatan. Kerana zaman tu semua orang duk hebat-hebat pakar-pakar perubatan. Macam Nabi Musa, sebab zaman tu kebanyakannya orang tu pakar dalam sihir. Macam Nabi, pasal apa? Quran. Antara sebabnya ialah kerana waktu tu orang tengah mengagungkan syair, sastra Arab sehingga digantung ke Mekah, di Kaabah kan. Jadi tangannya disapu, sembuhlah ia. Sapu dengan tangan dia, sembuh. Ni try tengoklah, Ustaz Masri try buat tengoklah aku anak sakit apa kan. Ada pula menyatakan dinamakan Al-Masih, Melayunya menyapu kerana ia menyapu orang itu pun mendapat berkat. Kadang kita dapat sapuan bila tutup guru, kita bersalam dengan mereka, mudah-mudahan kita nak boleh berkat lah daripada mereka. Atau menyapu kerana membersihkan dari kotoran dosa. Jadi Nabi Musa ni, Nabi Isa, salah satunya ialah membersihkan dari kotoran dosa. Dosa, paling berdosa ialah syirik lah. Inna syirka la zulmun azim. Ada sikit gini boleh lah. Boleh. Atau ketika dilahirkan dari kandungan ibunya, maknanya sini dibangsakan Nabi Isa dengan Masih tu sebab lain. Tapi kalau dengan Dajjal, maksudnya dia bukan nama, tapi pada sudut bahasa mungkin sama, tetapi itu istilahnya dia berbeza lah. Kan? Atau malaikat menyapu tubuhnya, atau ketika dilahirkan dari kandungan ibunya, tubuhnya bersapu minyak. Atau malaikat menyapu tubuhnya dengan sayapnya sehingga tidak dapat syaitan hendak menggodanya. Atau lain-lain kaul lagi yang menyatakan sebab Isa dinamakan Al-Masih. Baru dicerita pasal Dajjal. Adapun Dajjal juga digelar Masih kerana salah satu dari kedua matanya tersapu, yakni tidak ada. Maknanya mata Dajjal belah kanan tak ada. Jadi belah kiri saja yang ada terbuka, itu pun dia menonjol. Kemudian yang di kanan dia pun ada lah, kalau kita tengok dalam kitab tadi apa nama Ustaz Adi kita kata cerita pasal apa Ustaz Fahmi Zamzam, dia pun ada kitab cerita tentang kiamat tu, kiamat dekat tu, ada dicerita pasal Dajjal. Yakni mata tak ada belah kanan, belah kiri je ada. Masih juga dimaknakan orang kepercayaan, masih juga dimaknakan orang kepercayaan, iaitu siddiq, yang sesuai untuk gelaran Nabi Isa. Boleh juga dimaknakan orang pembohong. Maknanya ada boleh beberapa maksud. Ada dua maksud di sini yang sesuai untuk gelaran Dajjal. Dengan keterangan ini maka perkataan Masih mempunyai dua erti yang berlawanan. Dia satu perkataan tapi erti dia berlawanan. Lagi ada yang cerita. Itu sahaja. Wallahu alam. Jadi soal balik. Ya, ada bapa ada nampak. Boleh tak nak tambah sikit? Sila. Tak Rohan. Nampak tak? Nampak. Okay, jelas. Jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Ana Belakang cerah. Clear. tanya Clear. Ana tanya Syekh Google lah ni. Tanya jawapan kemukakan kepada mufti wilayah dahulu lah, iaitu Datuk Dr. Zul. Okey, Dr. Zul jawab sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat kita tadi lah, Ustaz Hafiz. Sebagai tambahan ya, yang dijelaskan oleh Dr. Zul ialah
kedua-duanya disebut sebagai Al-Masih, iaitu Nabi Isa dan juga Ad-Dajjal. Sebab kedua-duanya akan muncul apabila dunia ini dekat dengan kiamat. Nabi Isa pun dekat dengan kiamat, Dajjal pun dekat dengan kiamat. Jadi kedua-duanya ada persamaan, sebab tu kedua-duanya dikenali sebagai Al-Masih. Cuma bezanya ialah Nabi Isa dia turun ke bumi daripada langit, daripada atas ke bawah, langit ke bumi. Tu Nabi Isa. Maksudnya mulianya Nabi Isa datang daripada tempat yang tinggi. Tapi Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, dia datang hanya daripada bumi saja. Dia muncul dan keluar daripada bumi saja. Kan dia duduk tengah sembunyi, jadi dia akan muncul daripada bumi saja. Jadi satu Al-Masih yang bawa kebaikan, benda yang hak. Satu lagi sifat Ad-Dajjal, dia bawa kebatilan, benda yang salah. Itu saja. Allah. Itu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, cantiklah kita dapat tambahan informasi berkaitan dengan Al-Masih. Clear lah Ustaz Masih, clear dari segi bahasa tadi Ustaz Hafiz sebut Al-Masih disentuh dan sebagainya. Maknanya tu semua adalah untuk kita nak mendalami makna Al-Masih. Jelas, Alhamdulillah, jazakumullah khairul jazak atas huraian tambahan yang diberikan oleh dua sahabat kita tadi. Sila adik, ada apa lagi nak pendangkan kita punya perbincangan, silakan. Ustaz, nak tanya sikit lah. Bila sebut Al-Masih, Masih ni teringat satu perkataan Masihi. Masihi itu yang kita tahu tahun Masihi lah, tahun kelahiran Isa . Jadi adakah Masihi itu ada kaitan juga dengan Al-Masih tu? Sebab dia gelaran Nabi Isa, Al-Masih maknanya tahun Masihi itu mungkin nisbah kepada gelaran Nabi Isa alaihi salam. Okey, terima kasih. Serah kat Ustaz Masri. Kita punya moderator tak boleh masuk Moderator masuk dah ni. Gambar tak gelap. Lain Ada ni. Dia nak kata apa lagi? Cip kita. Tapi Kot apa ni Ustaz Hafiz ataupun mana-mana sahabat boleh sambung sikit berkenaan dengan fitnah Dajjal di akhir zaman ni. Adakah fitnah Dajjal tu berdasarkan apa yang diceritakan ataupun berdasarkan pada yang berlaku sekarang ni? Maksudnya kalau kita ikutkan kadar hadis, Dajjal itu akan muncul bagaimana berlaku kemarau panjang, kemudian dengan kuasa yang Allah Ta'ala kurnia dekat dia, dengan fitnah yang ada di akhir zaman sekarang ni. Sila Ustaz Adi. Ya. Video tak buka, sorry. Dia cerita berkaitan dengan daripada yang kita ambil daripada hadis-hadis yang sahih, cerita masa depan. Bila cerita masa depan ni kita kena berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi lah untuk kita dapatkan info tentang masa depan ni. Sebab dia bukan sejarah, dia perkara yang akan berlaku. Jadi bermakna dalam kitab yang disebut oleh Ustaz Fahmi apa semua tadi itu, kitab tentang Iqtarabatis Sa'ah tu, dia bermula dengan beberapa yang menyongsong, yang menyebabkan, yang menyambut lah kita kata keadaan umat. Masuk Masuk fitnah Dajjal tu adakah boleh ditafsirkan dengan
dunia global, apa nama, teknologi dengan fitnah teknologi sekarang ni. Boleh. Oh, dia Maksudnya contoh orang kata, ada lah hadis-hadis yang sebut kata fitnah akan mari daripada atas lah, daripada satelit apa semua tu. Ada sebutlah tu termasuk daripada fitnah-fitnah ke zaman juga. Dan dia merupakan daripada salah satu daripada inilah bibit-bibit kepada munculnya Dajjal yang sebenar tu. Dia bermula dengan fitnah-fitnah dengan keadaan kerosakan manusia, dengan datangnya fitnah datang daripada bumbung, daripada atas, semua tu ada disebut. Jadi makna bermacam-macam fitnah ujian dari segi menyongsong, yang menyambut ataupun yang menyokong kepada lahirnya keadaan umat pada ketika itu yang menyambut kedatangan Dajjal tu. Jadi dimulakan dengan tu lah. Rosaknya manusia melalui internet, rosaknya manusia melalui jenis-jenis alat-alat baru ni lah. Kalau tak ditapis, tak boleh disekat sebagainya. Jadi berdasarkan hadis Nabi, mafhum yang kata apabila munculnya Dajjal, maka tambahlah anak-anak dan isteri-isteri kamu di tiang. Bila maksudnya tu? Bila dia katakan dia muncul secara fizikal lah, bila dia muncul dengan sifat yang Nabi sebut Kak Faradidai, dengan dengan dibawa syurga kanan kiri, di kanannya syurga, di kirinya neraka. Masa dia keluar muncul yang Nabi sebut 40 hari tu. Dalam satu hadis dia memerintah 40 hari. Sehari macam setahun. Dia jelajah dunia, dia buat roadshow. Hari kedua seperti sebulan. Hari tiga seperti seminggu. Dia mendakwah manusia untuk ikut dia. Dia round satu dunia. Itu keluar secara fizikal dia lah. Keluar Dajjal tu muncul secara nyata lah. Hak kata nak ikat isteri, anak semua dalam satu hadis. Perempuan. Perempuan, isteri dan anak perempuan. Ada tambahan silakan. Sahabat-sahabat kita yang lain. Yang ada hadis berkenaan dengan apabila keluar Dajjal, akan ada 70,000 tentera yang dah bersiap sedia, yang dia keluar daripada Isfahan, ataupun kita selani ini di kawasan Iran lah. Iran. 70,000. Dan Iran lah ni Syiah lah. Tu pun ada kaitan yang mungkin kita kata ada kaitan. Jadi memang ada di kalangan manusia ataupun orang dalam dunia ini yang mereka menantikan kedatangan Dajjal dan mereka akan bersiap sedia bersama dengan Dajjal. Macam tu. Memang ada tersebut. Kalau kita nak cerita lagi hadis tentang Dajjal, contohnya ada hadis pendek dia sebut daripada zaman penciptaan Nabi Adam sampailah hari kiamat tidak ada fitnah yang paling dahsyat selain daripada fitnah Dajjal. Lagi hadis Nabi sebut, kalau Nabi antara yang Nabi risaukan ialah Dajjal keluar, tapi kalau keluar Nabi akan menanganilah. Tapi kalau tak ada, memang Nabi antara juga amalan yang kita boleh amalkan yang berkaitanlah dengan itu. Maknanya kita jaga bacaan hafaz 10 ayat awal daripada surah Kahfi, ataupun dalam satu riwayat sebut 10 terakhir daripada surah Kahfi. Tu antara caralah. Kadang-kadang orang tanya Dajjal keluar ni macam mana, lagu mana, agak-agak kita boleh tak? Kita terus duduk fikir lah yang tu. Lalunya jawab lagu tu lah, terus duduk fikir lah kata-kata pasal Dajjal, lagu tu, lagu ni. Cerita dia apakah amalan yang kita sedia untuk bila besok ni Dajjal akan keluar, apa persediaan kita. Antaranya disebut tadi ni usima min Dajjal, 10 ayat terawal daripada surah Kahfi, atau dalam satu riwayat 10 yang terakhir
Dan juga banyak kan membaca doa selepas kita baca doa bacaan dalam tahiyat akhir, wa a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika, baca doa banyak lupa lah. Macam tolong Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa fitnatihi wa min azabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu di antara amalan lah yang boleh tambah lah kalau pasal dajjal lah. Dan ada pun pasal teknologi apa semua tu kemungkinan ada kaitannya dengan dajjal, kerana makna bila disebut ada orang yang dah ikut dajjal dan ada orang dah menunggu dajjal, maknanya memang ada lah. Cuma kita tak pastilah macam mana dia berinteraksi, macam mana betulkah dajjal juga berperanan dalam menjadikan dunia yang sebegini, wallahu alam. Tapi maknanya tentera yang akan ikut dia dah memang bersedia ke arah itu. Wallahu a'lam. Tapi satu lagi yang boleh tambah, elok-elok kalau kita pasal cerita pasal Dajjal ni dengan cerita Ustaz Wadi Anwar ataupun Ustaz Auni Muhammad, sedaplah. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syam. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya. Kita duduk jauh depa semua duduk Kedah. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Semua sihat lah. Ya Syam. Alhamdulillah. Tegak lah ni noh. Duk jauh yang clear tak apa. Alhamdulillah. Jauh lain clear tak apa, betul. Sebenarnya yang duduk belah-belah KL ni lain kawan-kawan beramai balik dari sana, PE pun balik dari sana dah. Datuk Ilmi dah duduk Bangi. Saadi. Sa'afi duduk sana. Ya. Aku duduk Cerah Syam. Oh. Awak tak buka bagi gambar-gambar. Sebenarnya nak cerita pasal Dajjal juga tadi tu. Boleh sambung Syam. Gitu. Dia macam itulah, macam Musafi sebut tadi lah. Dia satu benda ni bila kita pasal Dajjal akhir zaman ni, dia benda gaib. Benda gaib ni satu, dia bukan hanya berdasarkan sangkaan dan berdasarkan konspirasi yang tanpa hujah. Benda yang pasti berlaku berdasarkan hadis Nabi, petanda-petanda dalam hadis Nabi lah. Dan benda tu sejauh mana kita ilmu kita perlu ditambah ataupun kita ambil kita menitik beratkan ilmu-ilmu berkaitan akhir zaman kan. Satu sebab tak banyak pun guru-guru yang menekankan tentang petanda-petanda akhir zaman kan. Dan bila ada pun kena ada tapisan sama ada benda tu berdasarkan hadis yang sahih ataupun berdasarkan para ulama punya pandangan yang sahih ataupun kadang-kadang atas dasar sangkaan dan konspirasi atau rekaan. Benda tu kena hati-hatilah pada pandangan saya lah. Sebab benda gaib ni benda yang kita tak boleh sangka. Tapi yang penting banyak hadis-hadis daripada Nabi SAW berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Dan kita tak tahu sejauh mana benda itu berlaku ataupun akan berlaku. Tapi ada juga hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman, bahkan kiamat pun kesediaan malaikat Israfil untuk tiup sangkakala, maknanya mengatakan zaman ataupun akhir zaman tu sebenarnya dekat dengan kita. Dan kita tak boleh agak ribu tahun dah, kita tak boleh agak. Tapi sebenarnya lebih penting benda tu macam Ustaz Hafiz cakap tu, lebih pada persediaan diri kita. Fitnah ni bukan kata fitnah Dajjal saja. Fitnah lain pun banyak di sekeliling kita kan. Fitnah yang Nabi kata dari segi fitnah harta, fitnah keluarga, fitnah wanita, fitnah segala macam fitnah lah. Dan benda tu sentiasa ada depan kita kan. Jadi selain daripada kita nambah ilmu pasal akhir zaman, kita bersiap sedia dengan Dajjal yang sampai bila-bila masa atas tanda yang pelbagai.
fitnah yang ada depan mata kita pun kita kena siapkan diri kita lah. Dan benda tu pun anda rasa benda tu sendiri yang membantu kita untuk menghadapi sekiranya kita menghadapi fitnah Dajjal lah. Dari segi amalan kita, dari segi peningkatan iman kita, dari segi dakwah kita, dari segi kita ajak anak dan isteri kita, keluarga kita untuk tingkatkan iman, untuk dekatkan dengan Allah, untuk jaga iman jauh daripada fitnah, elak maksiat. Benda tu rasanya sikap yang kita kena ambil lah kan. Maknanya selain daripada kita tambah ilmu dan kita sangat takut dengan fitnah Dajjal, kita perlu tengok apa sikap kita untuk menghadapi fitnah tu kan. Anda rasa benda tu yang lebih penting sebagai orang yang beriman dalam menghadapi fitnah tu. Dan fitnah dan tanda-tanda akhir zaman ni pun banyak yang kita nampak depan mata, tapi kita tak pasti bila akan berlaku akhir zaman, bila yang Dajjal akan keluar lah. Dalam ketidakpastian itulah apa sikap kita kan, sikap kita sebagai orang Islam. Saya rasa benda tu yang lebih penting, tambah-tambah melibatkan keluarga kita, orang yang buah tanggungan kita, saudara mara kita. Kita kena siapkan diri kita lah untuk menghadapi apa jenis fitnah sekalipun lah. Itu sedikit tambahan pada anda lah. Satu benda yang anda menarik juga nak tanya kat Ustaz Adi atau Ustaz Hafiz dan semua Ustaz-Ustaz ni, bila kita cerita pasal banyak yang ilmu-ilmu ataupun cerita-cerita berkenaan dengan konspirasi kan. Konspirasi ni banyak sangat sumber dan apa pandangan Sadi, ramai yang konspirasi ini berlaku atas konspirasi sekian, ini berlaku berkaitan dengan Dajjal begini. Setakat mana maknanya kebenaran dan sikap kita dalam benda-benda konspirasi lah. Siapa-siapa kawan boleh respon? Syekh Sam tadi bagi tentang kita anak kita dengan kesediaan iman, ilmu lain sebut doa, termasuklah juga dengan 10 ayat surah tambah dan ikat Tadi putus-putus. Apa clear? Tak apa clear. Dah tak kuat dah internet ni. Sampai tengah malam dah. Konspirasi tu banyak kita duk dengar macam konspirasi akhir zaman ni ada dia punya ada kadang-kadang yang untuk cerita tu kadang-kadang jadi pertentangan di antara ulama. Sebahagian ulama yang kata dikaitkan semua dengan konspirasi Dajjal. Vaksin dia berlaku anti vaksin dengan yang pro vaksin dan sebagainya, dan benda-benda yang macam-macam tu berlaku kadang-kadang Freemasonry dikatakan bersangkut dengan apa dikata semua ni adalah berlaku kerana perancangan Dajjal semua, Dajjal order dipanggil. Yang tu pun kadang kita dengar, tapi nak mencari keserasian, nak cari titik antara penyelesaian. Okey tak? Clear? Yang tu susah, yang kata Syekh Sam tu kita dalam dilema juga. Dalam dilema juga. Bagaimana kita nak rongkai satu yang mengaitkan apa semua yang berlaku dunia dengan konspirasi semua Dajjal apa semua ni, dan macam mana kita nak harmonikan, nak clearkan supaya tidak berlaku itu yang cukup susah sikit lah berkaitan dengan perkara itu. Sebab kadang-kadang ramai yang fanatik dengan ceramah-ceramah tentang kait dengan konspirasi Dajjal ni kadang-kadang mendapat view yang cukup banyak bila cerita tentang dikaitkan sesuatu di dunia ni dengan teori-teori konspirasi, teori-teori kita panggil Freemasonry, dipanggil macam-macam lah. Teori Illuminati
Illuminati tu. Dekat semua tu sampai kita kadang-kadang pun payah juga. Dari segi yang realiti ni pun, yang tu yang mungkin timbul macam-macam pahaman pegangan yang kadang bertentang dengan amalan dari segi fatwa. Ada yang hentam fatwa balik pasal masalah, kerana kadang-kadang dia kena terpengaruh dengan huraian-huraian daripada para asatizah kita yang kait pada konspirasi. Tapi kadang-kadang kita dengar pun bahasa macam logik juga, bahasa macam syok juga. Benda tu terlampau sangat pun jadi rosak pula. Jadi itulah yang nak boleh komen berkaitan dengan teori-teori konspirasi ni, yang kadang-kadang banyak cerita-cerita ni datang macam satu tokoh sekolah Islam kita yang haji bercakap tentang ni, Imran Hussein, Syekh Imran Hussein, dia banyak juga sentuh tentang teori-teori akhir zaman ni, tentang konspirasi sangkut dengan perancangan daripada pok-pok Theodore Herzl apa semua tu yang dikatakan sebagai dan virus ni pun dikaitkan dengan konspirasi Dajjal juga, termasuk juga yang dikatakan Ustaz Adi dengan apa? Tak line tak apa clear. Macam mana? Ya nah. Terputus-putus. Kalau kita tutup gamak kali tak? Tak dengar apa langsung. Nak clear lagi? Putus-putus Ustaz. Okey. Putih-putih kita boleh kot. Kita boleh menutup lah kot, menutup. Putus kelak terus. Ustaz Adi tu kelak terus. Dia tertekan kot tu. Kelak terus. Tunggu dia masuk balik. Ustaz Masri, kau ada nak buat penutup apa? Soal pada moderator Ustaz Hafiz, sahabat-sahabat kita semua ada ni. Jadi alhamdulillah hari pertama kita usrah malam ni jaya nak tahu video. Alhamdulillah usrah malam pertama ni alhamdulillah kita dapat sambutan daripada sahabat-sahabat. Cumanya sayangnya banyak sahabat kita yang tak on video. Jadi Fizi tengok muka dia saat tadi, Fizi muka tak berubah. Kita nak on video, nak ni on ni. Kita selfie, baju. ambil gambar ramai-ramai. On tadi bang. Baik. Boleh. Aku duk kemas baju nak naik kapal minggu depan. Selamat. Kita on gambar. Ustaz Adi masuk dah. Kita on gambar, kita nak ambil gambar. Boleh start mic Tak apa Ustaz Hafiz ambil gambar. Datuk Elmi. Abang Ramlal. Trader. PE je tak boleh buka gambar. Ada. Tengok chat. Dek. Tontowi. Husni. Mael, Mi. Boleh on video. Kita ambil gambar ramai-ramai. Usrah malam pertama ni sebagai semangat untuk kawan-kawan yang lain untuk join. InsyaAllah. Berapa orang kita? Aku ikan aku buka putih terus lagi. 23. PE tak payah.
PA tak apa. PA handsome dah. Simpan kekacakan pula. Tunggu Tuan Tawi dengan Izzat. Husni. Mak kau nah. Start Mi kelak dah. Izzat. Dengan Tuan Tawi dengan Husni, 3 orang. Cipo. Lama tak ada Cipo. Peace sikit Cipo. Banyak tahu tak nampak. Ada. Dulu orang play kat Facebook lah. Dah play ya. Debat lah. Tak ada habis. Okey. Lah nampak boleh play tu. Ingat Lama. Ingat pula kat arwah Jat kita. Debat tak pernah habis. Arwah Jat. Okey lah, saya nak ambil gambar semua. Ya. Jadi Minta maaf. kita bagi buka video dan bagi saya on account 1 2 3 tu ready nak ambil gambar. Baik, Bu, apa bang? Mak pergi. Rambut. Alhamdulillah rambut corona tak ada kerat noh. Dah maaf. Ranggi noh. Nampak ranggi. Okey dah. Ranggi teruk. Baik. Okey. Ready. Ready. Ustaz Mak bagi nampak muka penuh. Ini mana ada tak kacak Okey, baik dah. 1. Lesat. Sat. Bagai bedak kan. Tuan Tawi gelak dah. Kali semua doa dah. Macam baru bangun tidur Tawi ni. Okey dah. 1 2 Apa tadi siapa yang rambut panjang tadi? 1 2 3. Okey. Mana. Buat ada yang gerak. Tepi mana ni Okay. Dah. Anak siapa komplain tu rambut panjang. Sekali lagi. 1. Macam mana? Okey, sekali lagi. 1 2 3. Lama senyum. Okey, done. Siap. Saya kita hantar. Okey semua. Okey. Okey, terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih InsyaAllah. yang Jumpa lagi. buat idea ni kan. InsyaAllah. Jumpa lagi. Jambuan tak nak ke? Boleh. Buat ayat sendiri je. InsyaAllah. Ada Okey, kita tangguh surah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.